أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ampun tuanku, patik mohon perkenan dulu tuanku untuk patik meneruskan acara majlis seterusnya. Ampun tuanku, yang amat berhormat Datuk Seri Azlan bin Man, Menteri Besar Perlis dan isteri. Yang berhormat Tuan Ruzaini bin Rais, Exco Agama Islam Negeri Perlis. Yang berhormat ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri dan juga isteri, Sahibus Samahah Profesor Madya Datuk Arif Perkasa, Dr. Muhammad Asri bin Zainul Abidin, Mufti Negeri Perlis dan juga isteri. Yang berusaha Dr. Haji Hazman bin Hasan, Pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Perlis. Yang berbahagia Tuan Haji Muhammad Nazim bin Muhammad Nur, Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIPS, Ketua-Ketua Jabatan Kerajaan Negeri dan juga Persekutuan, Dif-Dif Kenamaan Negeri, Datuk-Datuk, Datin-Datin, tuan-tuan, puan-puan, hadir-hadirat, muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Wahayyikum bitahiyatil Islam. Ala wahya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, hadir-hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini kita dikumpulkan di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala di seberang ramai, iaitu di Masjid Sidina Abu Bakar As-Siddiq, yang mana kita akan adakan forum kemerdekaan, yang mana forum ini bertajuk Sayangi Malaysiaku, Malaysia Bersih. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin-hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Maka saya dengan ini ingin memperkenalkan panel kita yang pertama, iaitu yang berada di sebelah kanan saya, yang tidak asing lagi, seringkali dikenali sebagai imam muda. Jadi untunglah tak tua dah lah. Iaitulah Ustaz Muhammad Ustaz Abdul Jabbar bin Muhammad Qahar. Beliau merupakan CEO Ajak Global Travel dan Tours Sdn Bhd, Tours Sdn Bhd, personality, juga moderator, bahkan motivator, host, merupakan pemegang tauliah untuk mengajar agama Islam di negeri Perak. Beliau telah pun mendirikan rumah tangga dan mempunyai 1 orang anak perempuan dan 4 orang anak lelaki. Seterusnya, beliau juga merupakan pemegang ijazah Master in Business Administration University Sultan Azlan Shah, Master in Fiqh di University Al-Madinah International University Shah Alam, BA Hons in Syariah Islamic University Madinah Al-Munawwarah, dan seterusnya. Beliau juga merupakan pensyarah di University Sultan Azlan Shah pada tahun 2008 sehingga ke 2014, Maestro Broadcasting Bukit Jalil Talent Artist pada tahun 2012 sehingga 2014 dan sebagainya. Jadi tidak asing lagi panel kita yang pertama pada malam ini. Dan seterusnya saya ingin memperkenalkan kepada tuan-tuan panel kita yang kedua, iaitulah Saudara Firdaus Wong Wai Hong, yang mana beliau merupakan satu muallaf yang mana pada asalnya saya salah sebut ke? Seorang saudara barulah. Dan seterusnya saya ingin memperkenalkan kepada tuan-tuan, iaitulah panel kita yang ketiga, iaitu Saudara Zamri Vinod, yang mana beliau sekarang merupakan Presiden dan juga pengasas kepada Angkatan Sukat Mubaligh Malaysia yang diasaskan pada tahun 2011 dan sehinggalah ke sekarang ini. Dan lain-lain jawatan, beliau merupakan anak jati Negeri Sembilan pertama yang menjadi anak murid kepada yang berbahagia Dr. Zakir Naik, pengurusi Sukat Mubaligh Negeri Sembilan, pengurusi jawatan kuasa khas dan menguruskan kes memurtad di Pulau Pinang, dan tidak dilupakan juga jawatan utama beliau, iaitulah One Center, Ketua Pegawai Operasi dan juga pengasas One Center Malaysia yang telah pun ditubuhkan pada tahun 2017 sehinggalah ke sekarang. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin-hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, tanpa memanjangkan masa, saya ingin meneruskan forum kita pada malam ini dengan mengajukan soalan yang pertama, iaitulah saya ingin mengajukan kepada ahli panel kita yang pertama,
Ustaz Imam Muda Jabbar. Tajuk yang diberikan bagi Forum Kemerdekaan kita peringkat negeri Perlis tahun 2019 ialah Sayangi Malaysiaku, Malaysia Bersih. Dari segi perspektif Al-Quran dan juga As-Sunnah, bagaimanakah kita ingin memahami dan juga menghayati maksud Sayangi Malaysiaku, Malaysia Bersih. Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuanku Raja Muda, Deputi Kehormat, tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang bahagia ini kita dapat bersama bagi meraihkan hari kemerdekaan yang akan kita sambut bersama pada hujung bulan ini. Tema yang semua orang sedia maklum, iaitu Sayangi Malaysia, Sayangi Malaysiaku, Malaysia Bersih. Tema seperti tahun lepas, cuma ada Malaysia Bersih. Cuma para hadirin yang dirahmati Allah, bila sebut tentang kecintaan kepada negara, adakah dalam Islam membenarkan kita cinta negara? Jawapannya benar. Membenarkan kita cinta kepada negara kita, apatah lagi negara kita itu cinta Malaysia. Bila kita nak menelusuri dalil daripada Quran dan hadis seperti yang diminta oleh pengurusi majlis Ustaz Syafi tadi, Islam membenarkan kita cinta negara atau tidak? Ataupun dalam bahasa lain, menaikkan semangat patriotik, semangat kecintaan kepada negara. Maka kita kena lihat dulu bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam terhadap isu yang berkaitan dengan kecintaan negara ni, sayangi negara. Selalunya ramai orang akan petik, ni musim-musim kemerdekaan orang akan petik lah, yang dikatakan hadis hubbul watan minal iman. Ramai orang betul. Cinta negara itu sebahagian daripada iman. Kita teliti benar-benar daripada yang dimaksudkan hadis tadi itu, maka ianya bukan hadis seperti mana disebutkan oleh Ibn Utsaimin, hadza laisa bihadis. Tapi apa yang menarik, Imam Sarkhawi ketika dia membahaskan hadis ini dalam silsilah mawdu'ahnya, dia kata walaupun hadis ini adalah hadis mawdu', hadis yang direka, tapi kalau kita teliti benar-benar kecintaan pada negara ini, ianya pernah terbit kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecintaan kepada bumi Makkah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mana nak berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah, pada waktu itu nak pergi ke Yathrib, baru separuh perjalanan, baru keluar separuh perjalanan Nabi sampai ke Juhfah yang jaraknya lebih kurang 178 km. Daripada Mekah nak pergi Madinah ni lebih kurang berapa tuan-tuan? 475 km. Nabi baru sampai di Juhfah, tiba-tiba Nabi rasa macam sedih nak meninggalkan Mekah. Sedih Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mungkin kerana adik-beradik dia halau dia, pak menakan dia halau dia. Kemudian pula bumi Mekah itu adalah bumi kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi sedih di tengah-tengah perjalanan di Juhfah. Juhfah ni hari ni kalau orang nak melakukan ihram, yang mari daripada Syam, yang mari daripada Maghribi Spain, dia akan miqat di Juhfah. Nabi baru sampai tang tu, Nabi terus rasa sedih. Apa yang berlaku? Allah Subhanahu wa taala mententeramkan Nabi
dengan menurunkan satu ayat ini seperti yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya Al-Quran Al-Azim. Allah turunkan satu ayat untuk tenteramkan perasaan Nabi. Apa ayatnya? Innal ladzi farada 'alaikal Qur'an laradduka ila ma'ad qur rabbi a'lamu man jaa'a bil huda wa man huwa fi dhalalin mubin. Tenteramkan ayat ni kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memfardukan kepada kamu untuk mengukuhkan hukum-hukum, menguatkan syariat di bumi Madinah agar satu masa nanti kamu kembali semula ke Mekah. Kata Allah kepada Nabi kita, dalam keadaan Islam itu kuat dan membawa kekuatan itu semula di kota Mekah. Ayat ni nak tenteramkan Nabi supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam fokus kepada hijrahnya dan akhirnya nanti akan kembali semula ke kota suci Makkah Al-Mukarramah. Bila ayat ni turun, Nabi tenteram. Nabi pun pulang ke Madinah, bina kekuatan, dan akhirnya Nabi membuka Makkah kembali dengan kekuatan Islam. Kata Imam Sarkhawi, ayat ni dah menunjukkan dan memberikan isyarat yang cukup jelas tentang kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada negeri dia. Kita tuan-tuan pun samalah. Kita pun sayang negeri kita. Kita pun nak pertahankan negara kita. Kita pun nak, alhamdulillah, dengan menikmati segala nikmat yang ada dalam negeri dan negara kita. Maka itu pernah dilalui oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Ibnu Abbas dia melihat sendiri Nabi dalam keadaan dia sedih tu. Kata Ibnu Abbas, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, ma atyabu min balad, alangkah indahnya kota Mekah ni. Nabi duk ulang-ulang, seronok duk Mekah ni tuan-tuan. Kita yang tak lahir kat Mekah pun seronok pergi Mekah tuan-tuan. Duk teringat-teringat kat Mekah. Tambah orang dah pergi sekali, nak pergi ulang kali kedua, ulang kali ketiga. Orang tak pernah pergi, duk ulang-ulang, duk ingat kata nak pergi Mekah, nak pergi Mekah. Bayangkan Nabi lahir di Mekah. Lebih dahsyat. Nabi kata, ma atyabu min balad wa uhibbuka ilayya, alangkah indahnya negeri Mekah ni dan aku sangat mencintai, wa uhibbuka ilayya, kepada aku. Mekah ni sangat aku cintai. Laula anna qaumi akhrajuni ma sakantu ghairak, kalaulah kaumku, adik-beradikku tak halau aku, tak usir aku daripada negeri Mekah ni, nescaya aku takkan tinggal di tempat lain termasuk Madinah. Maknanya Nabi nak bagi tahu dia sangat cinta kan Makkah Al-Mukarramah, negeri dia, negeri kelahirannya, negara dia. Baiklah tuan-tuan yang dirahmati Allah, daripada hadis dan cerita ni menunjukkan kita betapa pentingnya kita menyayangi negara kita, mendukung negara kita, dan suka terhadap apa yang kita ada. Alhamdulillah, ini satu nikmat yang cukup besar. Tuan-tuan pergilah mana-mana negara, jauh mana ada orang pergi belajar luar negara, pergi kerja cari rezeki kat luar negara, tapi kok mana pun dia akan balik ke duk teringat kat arun manis kan? Duduk sebulan, 2,5 tahun, setahun dekat luar negara, duk teringat kat negeri dia. Apa yang dia ada? Duduk sekejap, orang pergi luar negara berjalan, duduk sekejap ya, sehari tak kena belacan, tak boleh. Dia akan teringat dengan makanan dia, apa saja yang dia ada. Jadi tuan-tuan, ini sebagai kita katakan muqaddimah daripada apa yang saya suarakan. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia panel kita yang pertama, Ustaz Jabbar, di atas penerangan beliau berkaitan dengan bagaimana kecintaan kita kepada negara, seperti mana Nabi SAW sendiri cinta akan Mekah, tempat kelahirannya. Mudah-mudahan tuan-tuan Allah lemparkan ke dalam hati kita cinta akan kepada negara kita, insya-Allah. Seterusnya saya nak beralih kepada ahli panel kita yang kedua, Bro Firdaus. Hari ini Dr. Zakir Naik, seorang pendakwah yang berasal dari India, yang dianugerahkan status penduduk tetap di Malaysia, dikecam hebat oleh segelintir daripada masyarakat rakyat Malaysia berketurunan India sendiri.
Namun rakyat Malaysia yang lain terdiri daripada orang Melayu, orang Cina dan lain-lain kaum pula menyokong perjuangan Dr. Zakir Naik. Maka sebagai rakyat Malaysia yang berketurunan Cina, apakah pandangan brother sendiri, Bro Firdaus, dan bagaimanakah penyelesaian terbaik bagi kita rakyat Malaysia dalam menghadapi situasi seumpama dengan ini? Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun tuanku, izinkan Patik untuk berbicara. Kepada tif-tif kehormat, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat. Masa tidak mengizinkan kita untuk bercerita panjang, berceloteh panjang. Kita terus kepada persoalan yang telah dilontarkan tadi, iaitu tentang berkaitan dengan isu Dr. Zakir Naik, di mana penentangan terhadap beliau daripada bangsanya sendiri. Saya sebut secara khusus bangsanya sendiri, kerana Dr. Zakir Naik bangsa India, dan yang menentangnya majoritinya juga bangsa India. Okey, melain Zamri Winod lah. Okey. Jadi apakah penyelesaiannya? Sedangkan kita lihat yang menentangnya adalah bangsa beliau, tetapi yang mempertahankan beliau adalah selain daripada bangsa beliau sendiri, iaitu Melayu, Cina dan sebagainya. Jadi mungkin saya nak kongsikan beberapa kaedah yang saya percaya untuk membantu kita menyelesaikan masalah seperti ini, yang saya percaya insya-Allah bukannya kali pertama berlaku, dan insya-Allah pastinya bukan kali terakhir akan berlaku. Maksudnya dia akan berlaku lagi. Mungkin bukan dengan Dr. Zakir Naik, tetapi dengan orang-orang lain. Bagaimanakah kita sebagai rakyat Malaysia, khususnya kalau majoriti beragama Islam, menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, apa-apa pun penyelesaiannya ada di dalam Quran dan Sunnah, ada di dalam Islam. Oleh itu yang pertama, kalau kita lihat di dalam surah Al-Hujurat, surah ke-49 ayat yang ke-6, Allah Subhanahu Wa Taala jelas ayat itu memberitahu kepada kita, bila kita terima apa jua berita, siasat dulu. Siasat dulu. Dia bukan hanya untuk orang Islam, tetapi juga untuk orang yang belum Islam, untuk menyiasat. Polemik yang muncul tentang Dr. Zakir Naik tidak lain tidak bukan adalah ramai orang tidak mahu ditujukan kepada siapa secara spesifik, tetapi siapa makan cili, dia kalau kat pelis dia kena tukar sikit. Siapa makan harum manis, dia rasa manis. Macam itulah. Maksudnya tuan-tuan dan puan-puan, polemiknya ialah, bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, saya kadang-kadang saya juga perlu memuji pihak yang dengan khusyuknya mereka boleh mendengar ceramah selama 3 jam untuk cut menjadi 1 minit. Betapa dedikasinya mereka untuk menjadikan isu ini sebagai suatu isu yang awalnya bukan isu. Masalah bukan pada mereka, bukan pada pihak itu saja, kerana jelas agenda mereka. Masalahnya adalah kita sebagai rakyat Malaysia, ada kalanya kita sanggup diperbodohkan berkali-kali tanpa jemu. Kita tak kisah ditipu berkali-kali, lalu kita ini dan mereka, Masya Allah, mereka tahu majoriti manusia ini, mereka hanya membaca topik, tak membaca isi. Mereka suka tengok video seminit, tak tengok konteks. Jadi yang pertama adalah untuk semua, untuk selidik terlebih dahulu. Itu yang pertama, untuk semua manusia. Yang kedua, nasihat untuk diri saya dan juga sahabat-sahabat, saudara-saudara yang seagama dengan saya, iaitu beragama Islam. Memandangkan Muslim adalah majoriti di Malaysia, maka suka saya ingatkan satu firman Allah Subhanahu Wa Taala juga dalam surah Al-Hujurat, surah 49 ayat 10. Innama mu'minun wa ikhwah. Setiap yang beriman itu adalah bersaudara. Dan apa yang saya belajar selama ini ialah, iaitu dengan syahadah saya apabila saya memeluk Islam 14 tahun yang lepas, iaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia sebenarnya bukan satu sahaja ungkapan yang ringan di lisan, tetapi ada signifikan di sebaliknya. Iaitu bila saya mengungkapkan kalimat ini, iaitu saya akan mencintai,
mereka yang mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu kalau kita sebagai Muslim, tanpa mengira apa juga latar belakang kita dan ideologi kita, mungkin kita ada perbezaan, tetapi apabila seorang individu Muslim itu dia mengatakan dia cinta kepada Allah, maka manifestasi daripada syahadah saya itu sendiri adalah saya juga akan mencintai orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, walaupun saya ada perbezaan dengan dia. Tetapi malangnya tuan-tuan dan puan-puan, kita tidak mengikuti kaedah ini. Kita beranggapan inilah masanya untuk kita menangguk di air yang keruh, hatta kadangkala untuk mencalarkan maruah seorang saudara seiman kita, hatta kadangkala termasuklah untuk membantu orang yang sedang menzalimi saudara kita, yakni kita double zalim, menzalimi saudara kita yang seagama. Sedangkan secara logikanya untuk kita berfikir, apakah yang telah dilakukan oleh Dr. Zakir Naik sehingga kita begitu membenci dia? Soalan yang sering saya lontarkan kepada saudara seiman yang tak bersetuju dalam bab melindungi seorang saudara seagama yang dizalimi, yang maruahnya dicalar, iaitu, boleh tak kita bekerjasama dengan mereka yang belum Muslim? Jawapannya jelas, boleh, tak ada masalah. Tetapi soalan saya yang lebih besar untuk kita sama-sama fikirkan ialah, jikalau kita boleh bekerjasama dan berkasih sayang serta menunjukkan taat setia kita kepada rakan kerjasama kita yang bukan Muslim, yang belum Muslim, yang mensyirikkan Allah, kenapa kita tidak boleh menunjukkan taat setia dan kasih sayang kita kepada saudara seagama kita yang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala? Di manakah rasa cinta itu? Bukankah itu apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bukankah itu apa yang diajar oleh agama Islam? Di manakah walak dan baraknya? Cinta kerana Allah dan benci kerana Allah. Maksudnya tuan-tuan dan puan-puan, sebagai Muslim, saya percaya jikalau majoriti Muslim, dan kita di Malaysia, saya pernah mengikuti banyak kuliah saya bersama Datuk Mufti, tak silap saya yang terbaru, okey, iaitu tuan-tuan dan puan-puan, tak semesti kita kena bersetuju segalanya. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita dalam bab seperti ini, Muslim kenapa boleh menjadi begitu lemah? Sedangkan kalau kita majoriti, kita di Malaysia, kita tak menzalimi mana-mana pihak, memberikan keadilan yang secukupnya kepada mereka. Yang saya akan sebut poin yang ketiga nanti, iaitu nasihat saya kepada sahabat-sahabat kita yang belum Muslim masyarakat Malaysia ni. Tuan-tuan dan puan, kalaulah Muslim yang membentuk majoriti di sini bersatu dalam aspek ini, apakah sahabat kita yang belum Muslim, mereka berani untuk lantang bersuara mengkritik isu sebegini? Masalahnya ialah kita lebih kepada cinta dunia, takut mati. Cinta dunia, takut hilang harta. Cinta dunia, takut hilang kuasa. Cinta dunia, takut hilang jawatan. Itu ketakutan kita. Tapi kita tak takut kehilangan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam bab ini, jikalau Muslim dia bersatu, insya-Allah tak ada apa yang akan berlaku. Kita bukannya sedang melindungi seorang penjenayah, tidak. Dah 3 kali kerajaan India permohonan mereka untuk mendapatkan red corner notice dari Interpol, International Police, ditolak. Ini menunjukkan tak ada masalah. Yang masalahnya adalah pihak yang cuba mendapatkan beliau. Apakah kita mahu lagi menyerahkan seorang saudara kita yang jelas dizalimi? Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, untuk saudara sahabat-sahabat yang belum beragama Islam, yang bukan Muslim, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat sekalian yang mungkin menonton secara live, kita di Malaysia tahun ini dah 62 tahun kita merdeka, dan selama ini tanpa banyak insiden yang besar. Ada beberapa, tetapi secara umumnya kita selesaikan dengan baik. Kerana selama ini Malaysia dibentuk dengan yang minoriti menghormati yang majoriti. Saya kongsikan satu pengalaman. Ini sebenarnya sangat penting tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat semua. Sangat penting. Ada berapa minit lagi moderator? Seminit, Masya Allah. Seminit ini saya kena ringkaskan. Ringkasnya, saya berjumpa, saya suka naik Grab, bukan tak ada kereta, saya suka naik Grab sebab saya suka bercakap dengan orang biasa dan sebagainya. Saya nak tahu dan saya cuba nak berborak dengan mereka. Dan di kalangan mereka pemandu-pemandu yang bukan Muslim, dan mereka ada kalanya komplain dengan saya, kita di Malaysia ni seolah-olah kita adalah rakyat kelas kedua.
rakyat kelas kedua. Mereka bukan Muslim ni adalah rakyat kelas kedua. Bangsa Cina, bangsa India tak kisah. Lalu saya ceritakan pengalaman, saya tanya mereka, awak sebagai bangsa Cina, okey, nak pergi mana? Nak pergi Hong Kong. Jom, saya bagi tahu kepada awak tentang Hong Kong. Dia kata dia tak pernah pergi. Saya pernah pergi 4 kali tahun lepas, tahun ni dah sekali, bulan 10 akan pergi lagi. Banyak projek di sana, dakwah dengan mereka. Saya kata, di Malaysia, kamu sebagai Cina, kamu boleh beli kereta, kamu boleh beli rumah jauh lebih murah. Tetapi kalau di Hong Kong, kalau awak nak beli sebiji rumah 200 kaki persegi, harganya adalah 5 juta Hong Kong dolar yang bersamaan dengan 2.5 juta. Awak mampu beli tak? Untuk 400 square feet, harganya adalah 10 juta Hong Kong dolar. Kamu mampu beli tak? Tak mampu. Di Malaysia, walaupun awak second class, bukan soal second class, third class. Isunya ialah, saya dah pergi banyak negara, saya kata dengan mereka, still you will see the non-Muslim dekat Malaysia masih dilayan jauh lebih baik daripada negara yang kamu rasa kamu akan jadi rakyat kelas pertama, tetapi kamu langsung tak akan dapat hak yang sama. Betapa bertuanya kita di Malaysia. Di Thailand ada juga orang Cina, di Filipina ada juga orang Cina, di Indonesia ada juga orang Cina. Tetapi adakah mereka mempunyai sekolah jenis kebangsaan Cina? Tak ada. Di Malaysia ada. Saya kata, bersyukurlah. Kenapa nak minta lebih-lebih? Adakah mereka menzalimi? Datanglah belajar bahasa Melayu. Bangla datang 3-6 bulan pun dah pandai bahasa Melayu. Dah duduk Malaysia 30-40 tahun pun tak pandai bahasa Melayu. Nak bercakap macam mana? Jadi tuan-tuan puan-puan muslimin dan muslimat, kaedahnya tidak lain tidak bukan surah Hujurat surah 49 ayat 13. Lita'arafu. Untuk kita berkenalan, untuk sebagai muslim kita bersatu, dan untuk saudara sahabat-sahabat kita yang belum muslim ini agar fikir balik, adakah Malaysia menzalimi mereka? What else do you want? Adakah inginkan kerana negara kita porak beranda barulah kamu puas hati? Waktu itu segala-galanya kita hilang semua. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan, jazak diucapkan kepada yang berbahagia Bro Firdaus di atas satu penerangan yang cukup jelas kepada kita tadi. Tuan-tuan tengok yang depan ni bangsa Cina, tuan-tuan, bukan bangsa Melayu. Dia cakap fluent macam Melayu kan. Lancar elok, tak ada bunyi Cina-Cina langsung. Itulah penerangan yang cukup sempurna daripada Bro Firdaus berkaitan dengan bagaimanakah penyelesaian yang terbaik bagi kita sebagai rakyat Malaysia, insya-Allah. Saya terus kepada panel kita yang ketiga, Bro Zamri Vinod. Agama Islam sebagai agama persekutuan, pemerintahan Raja-Raja Melayu, tulisan Jawi, angkatan tentera yang majoritinya disertai oleh orang Melayu, dan lain-lain ciri merupakan sebahagian daripada identiti ataupun jati diri bumi bertuah yang dinamakan sebagai Malaysia. Namun nampaknya ada satu golongan yang sukar untuk menerima realiti ini. Pun begitu, Majlis Agama Islam dan ada istiadat melalui Perlis MAIPS yang diterajui oleh Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Raja Muda Perlis telah memperkenalkan penubuhan One Center Malaysia Perlis untuk mendekatkan jurang prasangka antara agama dan juga kaum. Oleh itu, bagaimanakah kita di Perlis boleh sama-sama berganding bahu dalam memperbetulkan kesalahfahaman ini dalam semangat sayangi Malaysiaku, Malaysia bersih. Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ampun tuanku, izinkan Patik untuk berforum sebentar, insya-Allah. Okey, baik. Soalan yang cukup baik. Bila kita tengok, sebelum tu saya nak cerita sedikit lah waktu saya masuk tadi kan. Bila saya masuk, saya nak solat tadi, semua, bila saya semayang, saya tengok orang sebelah semua pandang. Mungkin dia orang rasa saya silap tempat kot. Jangan risau, saya di tempat yang betul. Mungkin pelik, tak pernah orang pakai macam ni datang kat masjid. Kan. Bro Firdaus dia okey sikit sebab dia dah biasa. Orang pun dah kenal. Dia famous mah. Jawab soalan. Okey, baik, kita kembali kepada soalan tadi. Kalau kita lihat baru-baru ini ataupun sejak akhir-akhir ini telah timbul pelbagai persoalan, telah timbul pelbagai persepsi seperti mana yang disebutkan oleh saudara moderator tadi. Dan kalau kita tengok dalam konteks bagaimana kita nak mencintai Malaysia, sayangi Malaysiaku. Sebelum kita nak sayangi Malaysia, kita perlu sayangi dahulu perlembagaan kita. Sebab perlembagaan kita merupakan identiti kita. Ada orang dia salah faham.
Sebab dia fikir bila kita kata Malaysia, kita kata tentang perlembagaan, dia fikir perlembagaan ini milik orang Melayu. Sebenarnya tidak. Perlembagaan kita adalah milik semua bangsa yang lahir di sini. Kadang-kala saya sendiri kecewa. Saya kecewa sebab apa? Sebab ada di kalangan mereka-mereka yang bukan di kalangan orang-orang Melayu, saya lihat mereka memberi importansi kepada, contoh kalau kita lihat dari sudut bahasa, importansi yang diberikan kepada bahasa Tamil ataupun bahasa Cina itu jauh lebih tinggi kepada importansi yang seharusnya diberikan kepada bahasa Melayu. Kalau kita mengaku kita orang Malaysia, sepatutnya kita semua akui bahasa utama kita, bahasa pertama kita adalah bahasa Malaysia. Dan bahasa Malaysia, bila kita kata bahasa Malaysia, bukan bermakna bahasa Malaysia itu milik hanya orang Melayu, tetapi bahasa Malaysia juga merupakan milik saya yang lahir dekat Malaysia, milik Bro Firdaus yang lahir dekat Malaysia. Alhamdulillah, hari ini kita lihat Bro Firdaus ini boleh cakap bahasa Melayu dengan cukup fasih. Saya setuju dengan apa yang diperkatakan oleh Brother Firdaus tadi. Kalau kita lihat dekat Malaysia ni, Bangla yang datang dekat sini duduk 3 bulan, 6 bulan boleh lebih fasih daripada orang yang hidup kemudian dia mengaku Malaysia adalah milik kita bersama. Tetapi bila nak cakap bahasa Melayu, tunggal langgang. Saya rasa benda ini perlu kita tukar. Ada beberapa perkara yang ada di dalam perlembagaan yang itu kita kena faham, itu adalah identiti kita. Kalau kita cuba tukar perkara tersebut, maka kita cuba menukar identiti kita. Tak kira walaupun macam orang India. Kalau orang India, boleh tak orang India dia mengaku di India? Of course macam saya tetap India. Bila saya pertahankan bahasa Melayu, tidak bermakna saya menjadi orang Melayu. Saya tetap kekal India. Bukannya kata bila saya pertahankan perlembagaan, tiba-tiba kulit saya bertukar menjadi kuning langsat. Tidak. Saya tetap India. Tetapi ini adalah identiti kita. Saya percaya orang-orang especially yang bukan di kalangan bangsa Melayu, orang-orang bukan di kalangan bangsa Melayu, orang India, orang Cina, dia juga kena ada kecintaan terhadap perlembagaan kita dahulu, barulah dia akan pergi kepada sayangi atau kecintaan kita kepada negara kita sendiri. Tetapi kalau mereka memberi keutamaan kepada bahasa, contoh, saya pernah menulis perkara ini. Jika saya, dan kita kena tahu tingkatan mana yang lebih penting sebenarnya. Jika saya diberi pilihan untuk memilih antara dua bahasa, antara bahasa Melayu dengan bahasa Tamil, walaupun saya tahu bahasa Tamil itu adalah bahasa ibunda saya, nescaya saya akan pilih bahasa Melayu. Dan saya akan berikan keutamaan kepada bahasa Melayu kerana saya anak kelahiran Malaysia, saya bukan anak kelahiran Tamil Nadu. So saya rasa perkara begitu perlu dijelaskan kepada mereka. Yang kedua, bagaimana sebenarnya kita nak mengatasi perkara ini? Contoh, bila kita nak cerita tentang Malaysia ku bersih, yang pertama sekali kita perlu bersihkan Malaysia daripada prejudis. Bila kita kata prejudis itu bukan hanya terbentuk di kalangan orang-orang bukan Islam dan bukan Melayu, tetapi prejudis itu juga terbentuk di kalangan orang Islam dan juga orang Melayu. Kita kena sama-sama hakis prejudis ini. Sebagai contoh, kalau kita lihat dari sudut baru-baru ini, bila kita sentuh tentang belajar tulisan Jawi, menjadi satu polemik di negara kita, sedangkan hanya belajar beberapa muka surat sahaja. Dan apabila saya berbincang dengan beberapa orang Hindu, mereka merasakan dengan belajar, ini salah faham yang ada di kalangan mereka. Mereka rasa bila belajar bahasa Jawi ini, dia rasa boleh masuk Islam. Dia rasa itu adalah satu Islamisasi. Saya tanya dengan diorang, cuba bawa dekat saya satu orang yang belajar bahasa Jawi terus dia masuk Islam. Kami One Center Malaysia, dia tidak ada hidden agenda dekat sini. One Center Malaysia, antara tujuan ditubuhkan adalah untuk membuat dakwah kepada masyarakat bukan Islam. Jika ada di kalangan masyarakat bukan Islam yang memeluk agama Islam, saya antara orang pertama yang akan bergembira. Kerana itu matlamat saya. Saya memang nak orang masuk Islam, tetapi dengan cara yang betul, tanpa sebarang paksaan. Dan jika betullah dengan belajar bahasa Jawi itu orang boleh masuk Islam, saya orang pertama akan ajar Jawi dekat semua orang bukan Islam. Sebenarnya tidak. Anak saya ketika dia sekolah, ketika tadika, saya hantar dia pergi sekolah Cina, dia pergi tadika Cina. Anak saya tak jadi pun orang Buddha.
Tak jadi Cina pun. Dia tetap separuh India dan separuh Melayu. Sampai sekarang. So sebenarnya dengan belajar tulisan itu sebenarnya tidak menukar hatta identiti kita pun. Dan kita kena faham tulisan Jawi itu adalah sebahagian daripada identiti bahasa Melayu, dan bahasa Melayu itu merupakan identiti kepada negara kita. Kalau sekadar belajar beberapa muka surat pun kalau kita rasa susah, apa ni tuan-tuan? Maksud dia begitu jauh prejudis mereka terhadap kita. Persoalannya dekat sini, siapa nak menangkis prejudis tersebut? Bukan hanya di kalangan mereka, hatta kadang-kadang di kalangan kita pun ada prejudis terhadap mereka. Di kalangan kita pun kita ada prejudis terhadap mereka. Sebagai contoh, kadang-kala contoh, saya pakai pakaian macam ni. Bila saya pakai macam ni, semua orang ingat saya dah jadi. Kalau orang tak faham, orang akan fikir saya jadi Hindu. Saya bukan jadi Hindu. Ini adalah pakaian tradisional. Kalau jadi Muslim, boleh tak kita pakai chopstick? Boleh, tak ada masalah. So prejudis itu bukan hanya perlu dihakis di kalangan mereka, hatta di kalangan kita pun. Sebab prejudis itu yang menyebabkan kita tak mau apa orang panggil, kita tidak mau berinteraksi dengan jauh lebih dekat bersama dengan mereka dan di antara kita. Dan saya harap jika dua perkara ini dapat kita selesaikan, insya-Allah kita boleh mewartakan sayangi Malaysiaku dan Malaysiaku bersih, insya-Allah. Jazakallah khairan jazak diucapkan kepada yang berbahagia panel kita yang ketiga, Brother Zamri Binok, di atas pencerahan beliau berkaitan dengan salah fahaman untuk bagaimanakah kita mencapai sayangi Malaysiaku, Malaysia bersih. Dan di pusingan yang terakhir, pusingan yang kedua ni, kita minta kepada setiap panel untuk membuat sedikit konklusi lah, memandangkan waktu telah pun masuk. Kita buat sedikit konklusi. Saya bagi maksimum 2 minit. Dan tak bunyi 2 minit tu saya tarik mikrofon. Kalau tafadhal masykurah kepada Imam Muda. Pendek saja. Sependek, silakan. Tuanku pun ada selepas ni ada program yang lain. Jadi para hadirin rahmati Allah, malam ni saja dah menunjukkan betapa Malaysianya kami ni lah. Duk atas pentah. Baju Melayu, Cheongsam. Cheongsam tu perempuannya. Lepas tu baju India kan. Jadi maksudnya kerencaman Malaysia kan. Cuma kami berdua lebih sikit. Orang tanya pasal apa, moderator pakai baju Melayu, pasal dia Melayu, dan majoriti rakyat di Malaysia ni Melayu. Tuan-tuan dan rahmati Allah. Tapi yang paling penting seperti yang disebutkan oleh saudara Binok tadi, Zamri Binok, kita boleh, orang Islam ni, apa hebatnya Malaysia ni, kita mendokong perkara 3. Islam itu sebagai agama persekutuan. Itu hebatnya Malaysia ni. Dan agama lain boleh menjalankan kegiatan agamanya di mana-mana pelosok dalam negara. Itu hebatnya Malaysia. Sebab itu kita masih lagi boleh bertoleransi di mana-mana pun. Kita boleh berjumpa. Saya sendiri pun duduk dalam kawasan di Ipoh tu. Di kawasan perumahan saya tu Melayu dikelilingi India, China kan. Jadi kita bergaul macam biasa. Oleh perayaan dia mari kita pun ziarah, ada waktu dia, perayaan dia. Menunjukkan kerencaman itu. Para hadirin rahmati Allah, hebatnya kita Islam yang ada dalam negara kita. Sebab itu kita kena banyak bersyukur kepada Allah dalam negara, dan kita pertahankan Islam yang ada. Dan mana-mana orang boleh bercakap Islam selama mana dia adalah Muslim dan dia boleh menyampaikan urusan dakwah itu, dia bercakap tentang Islam. Bayangkan sahaja kita cakap tentang Islam dan orang tertarik dengan Islam dalam negara kita. Pergi negara lain belum tentu dapat macam mana yang kita nikmati di negara kita. Pergi ke negara lain tak tentu orang Islam boleh terjamin hak mereka. Tapi dalam negara kita, siapa saja bangsa terjamin di bawah agama yang sifatnya rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan, itu sebagai akhirnya. Jadi pun ampun dan maaf daripada saya, mudah-mudahan ada kebaikannya bersama insya-Allah. Terima kasih diucapkan kepada panel kita yang pertama. Kita terus kepada panel yang kedua. Baik, terima kasih. 2 minit bermula dari sekarang. Pertama, tidak lain tidak bukan, saya selalu membuat penseruan ini. Saya mempertahankan Dr. Zakir Naik. Ini bukan isu Dr. Zakir Naik ya. Saya cuma nak bagi analogi. Saya Cina.
mempertahankan Dr. Zakir Naik. Saya Cina mempertahankan Zamri Vinod yang bukan bangsa sama dengan saya. Isunya bukan isu bangsa, ini isu agama. Bila isu agama, maka orang Islam yang beragama Islam, dia perlu melihat dari kacamata agama. Yang menyerang mereka juga adalah bangsa mereka. Jadi ini bukan isu tu. Maksudnya, pertama untuk orang Islam ni, dia kena bersatu. Wattasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Surah Al-Imran surah yang ketiga ayat 103. Kerana bagi saya tuan-tuan dan puan-puan, kita tak memanggil kepada asobia, tidak. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, saya selalu sebut dan saya selalu bagi pesanan kepada sahabat saya Cina Muslim, India Muslim, Kadazan Muslim dan sebagainya. Saya kata, cukup sekadar kita nak asyik komplain pasal Melayu Muslim. Saya sebut kerana kalau kita di Malaysia, dakwah di Malaysia tidak boleh berjaya tanpa didukung oleh majoriti Melayu Muslim. Dan Melayu ini, dia kena tunjukkan contoh yang betul. Dan Melayu ini, dia kena bersatu. Bersatu bukan atas dasar Melayu. Bersatu atas dasar Islam. Atas dasar Islam. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan sehingga Malaysia menjadi seperti Andalusia dan India. Itu saja. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Simple, last one. Hari ini terjadi banyak salah faham di antara kita kerana tuan-tuan dan puan-puan, kita kalau dalam bahasa English yang kita sebut, we rather to talk about one another rather than to talk to one another. Itu masalah dia. We talk about one another. Bila Melayu duduk sama, dia cakap pasal bangsa lain. Bangsa lain, dia cakap pasal bangsa lain. Lepas tu, membina persepsi. Saya mengendalikan kes-kes pengisytiharan murtad. Dan bila mereka datang, saya kata perkara pertama iaitu, betul tak? Sebelum awak datang, awak tak takut. Sebab kat luar tu awak dengar, awak masuk je kaunseling ini, mesti dalam bilik yang gelap, lepas tu, kaunselor tu dia akan pakai spotlight, hala dekat kamu. Betul tak? Dia kata, betul. Saya tanya dia, kenapa saya tahu? Kenapa awak tahu? Sebab kan you dengar orang cakap, betul saya dengar orang cakap, orang yang cakap tu pun tak pernah masuk kaunseling ni. You nak dengar dia cakap buat apa? Our problem hari ini, masalah kita hari ini tuan-tuan dan puan-puan, dah 62 tahun kita masih ada benda yang kita tak bercakap sesama kita. Melayu dengan Melayunya, Cina dengan Cinanya, India dengan Indianya. Jadi macam mana kita nak membentuk sayangi Malaysia? Kita tidak sayang Malaysia bila Malaysia bagi kita benda, tidak. Tapi kita kena juga menyayangi Malaysia kerana inilah tempat lahir kita dan inilah insya-Allah tempat mati kita, tempat tumpah darah kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, penyelesaiannya untuk menjadikan kita lebih sayang Malaysia, semangat patriotik tu, let's talk to one another, don't talk about one another, insya-Allah. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Saya ada sedikit pesanan. Yang pertama sekali, saya minta setiap orang yang berdengar, yang ada dekat sini, tuan-tuan, kitalah ejen untuk membuat semua orang untuk mencintakan Malaysia. So sebenarnya untuk bercakap tentang perkara ini bukan hanya kerja ahli panel ataupun mereka yang berjawatan saja, tetapi setiap orang daripada kita. Bila kita tengok ada salah faham berlaku di kalangan masyarakat, setiap seorang daripada kita perlu buka mulut. Macam tuan director bagi tahu, cakap. Masalah dia sebab salah satu sebab kenapa berlakunya prejudis itu disebabkan kita yang faham, kita tak beri kefahaman kepada mereka, menyebabkan mereka tetap hidup dalam kefahaman yang tidak betul, dan kita menunggu untuk orang lain datang untuk bercakap, sedangkan kita bersama dengan mereka. Setiap hari kita berbual dengan mereka, kita bekerja bersama dengan mereka, mungkin kita berjiran dengan mereka dan sebagainya. Bila jumpa dan kita nampak ada prejudis di kalangan mereka, perbetulkan prejudis itu. Dan kerja untuk perbetulkan prejudis itu bukan hanya kerja certain orang, tetapi ia kerja semua orang yang mengaku diri dia sebagai rakyat Malaysia. Maka setiap daripada kita perlu memberi penerangan, perlu membetulkan salah faham kepada semua rakyat Malaysia. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi konklusi daripada ketiga-tiga panel, yang mana akhirnya mengajak kita bersama-sama untuk saling kenal mengenali antara satu dengan lain. Itulah keluarkan budaya Melayu dengan Melayu, Cina dengan Cina, India dengan India dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin-hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, maka kita telah pun sampai ke penghujung rancangan, penghujung forum.
maka saya tidak asing lagi ingin melabuhkan tirai. Maka sebelum itu sukalah saya untuk membacakan sedikit satu pantun ya sebelum kita berhabis ni. Satu pantun saya, tuan-tuan dengar baik-baik pantun ni, baik-baik tuan-tuan. Iaitulah biru, hijau, hitam dan putih. Baju gemilang tuan tengok. Biru, hijau, hitam dan putih, dua bersongkok, dua menayang rambut. Sayangi Malaysiaku, Malaysia bersih, tema kemerdekaan yang kita sambut. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi berakhirnya forum